Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama-sama kami semua ahli-ahli pembantu takbir pendidikan pada hari ini, yang mana insyaAllah Tuan kita akan membincangkan dan berkongsi tentang tajuk yang cukup sinonim bagi kami seorang pembantu takbir pendidikan dan juga seorang penjawat awam, iaitu tajuk Demi Negara. Okey Tuan, Demi Negara. Begitulah bunyi tajuk bicara kita pada pagi ini. Apakah yang Tuan boleh huraikan berkaitan dengan tajuk ini dalam konteks kita sebagai seorang penjawat awam? Persilakan Tuan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua ahli kapten yang saya kasihi sekalian. Terlebih dahulu saya bagi pihak urusan kementerian ingin mengucapkan selamat hari pembantu takbir pendidikan, kapten. Saya cukup terharulah bila dijemput untuk bersama-sama meraihkan hari sambutan hari kapten ini, yang saya rasa merupakan salah satu persatuan yang aktif. Sepanjang saya berada di kementerian ni, saya rasa inilah pertama kalinya saya bersama-sama dengan persatuan dalam yang mengadakan hari kesatuan, hari kapten ini. Saya tak pernah lagi dijemput atau hadir mana-mana hari skim-skim yang lain. Ini menunjukkan bahawa kapten ni hebat, aktif dan sebagainya. Saya doakan supaya kehebatan ini terus berpanjangan sampai bila-bila. Kita dah dengar tadi daripada kita punya bekas, kita punya yang betul atau presiden, kapten, berkongsi pengalaman beliau ketika mula-mula nak menubuhkan kapten. Bukan satu yang mudah, bukan satu yang mudah. Kita sekarang ni kita fahamlah kita ada teknologi, kita ada IT, kita ada komputer, email, kita ada handset, kita ada WhatsApp dan sebagainya. Masa penubuhannya dulu tak ada kemudahan-kemudahan ni. You bayangkan macam mana kita nak satukan semua warga kita ni, warga kapten ini, nak disatukan, nak dapatkan ilham. Sebenarnya nak buat sesuatu yang baru tu bukan sesuatu yang mudah. Banyak dia punya halangan, rintangan dan sebagainya. Tahniah kepada warisan pemimpin terdahulu atas usaha dan pengorbanan yang mereka lakukan sebelum ini sehingga terhasilnya kapten, dan sehingga sekarang kapten masih relevan. Nak mencipta sesuatu yang baru tu memang mudah, senang. Bukan senang lah, tapi agak mudah berbanding dan nak pastikan dia sentiasa relevan. Contohnya dalam kapten ni lah, nak buat satu kapten tu susah. Banyak pengorban, terpaksa korbankan wang ringgit, terpaksa gadai barang-barang kemas, kereta dan sebagainya. Nak memastikan kita ada wadah, platform untuk kita berkomunikasi, berbincang dan menyuarakan kita punya kepentingan masing-masing. Bukan mudah. Tapi yang lebih sukar ialah nak pastikan apa yang kita ada ni sentiasa relevan sampai bila-bila. Nak konsisten, nak sustain, nak mampan sampai bila-bila. Itu yang agak sukar. So cabaran kepada barisan kepimpinan kapten sekarang ni lah. Orang dahulu dah menempuh kesukaran. Kita sekarang meneruskan dia punya legacy, peninggalan daripada rakan-rakan kita yang terdahulu. Bukan mudah, saya faham, dalam keadaan kita sekarang ni, terlebih lagi dengan waktu-waktu COVID, PKP dan sebagainya. Nak berkomunikasi susah, nak mesyuarat pun payah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita ada teknologi yang boleh membantu kita. Hari ini kita dapat lihat, walaupun ada kekangan, kita tak boleh duduk bersama-sama dalam satu majlis seperti dahulu kan. Dahulu kita pergi ke mana-mana pusat latihan ke, di hotel ke resort untuk bersama-sama meraihkan hari kapten ini. Tapi kali ini tak boleh sebab ada SOP tertentu. Tapi ia bukan halangan kepada kita untuk bersama-sama meraihkan dan berkongsi-kongsi pengalaman serta ilmu. Dah terbukti hari ini, kapten berjaya melaksanakan majlis sebegini. Daripada semalam saya ingat dah ada program-program tertentu. Alhamdulillah lah. Jangan jadikan dia sebagai satu halangan untuk kita terus memperjuangkan kita punya warga atau ahli-ahli kapten.
Yang keduanya, kapten ni saya seronok bila mula-mula dengar ada kesatuan kapten. Sebab kementerian pertama yang saya join dalam perkhidmatan ialah Kementerian Pertahanan di Mindef. Ketika itu saya ada beberapa rakan sekerja saya dekat Kementerian Pertahanan itu yang bekas kapten tentera. Bekas kapten tentera, bila dia habis dia punya tempoh tamat perkhidmatan dia join awam. Dia join awam sebagai pembantu takbir. Ikut dia punya rank kan, masa tu SPM lah kan, SPM dapat kapten. Dengan kata lain, kita jangan terlampau mengagung-agungkan orang lain ni, skim-skim lain. Kita nampak kapten berpaku-paku, kita dah risau dah. Kan? Kapten kan? Sebenarnya kita setaraf ni dengan orang-orang yang berpaku-paku, pakai uniform hebat semua tu. Kita patut pun duduk, letakkan diri kita macam kapten-kapten meja-meja tu. Sebab dalam skim perkhidmatan kita kalau SPM atau STP tu sama dia punya level tu. Selalu kita kalau berkhidmat ni kita rasa macam kita ni pembantu takbir je. Kita rasa begitu. Jangan. Kita pembantu takbir. Kena cakap macam tu. Kita pembantu takbir. Kalau dibandingkan dengan tentera, kita ni macam kapten atau pemeja. Kalau dibandingkan dengan polis, bagaimana? Kita kena letakkan diri, position ourselves supaya kita rasa bangga dengan kita punya perkhidmatan. Kita kena bangga dengan perkhidmatan. Siapa lagi nak bangga dengan kita kalau bukan kita? Sebab itu sebagai ahli kapten, saya merayu kepada semua ahli supaya sama-sama berfikir, menghayati, bertindak supaya kita dapat pastikan kapten ini sentiasa relevan saya bila-bila. Yang penting sekali jadi wadah memperjuangkan kebajikan ahli-ahli kita. Balik pada kita punya soalan yang ditanya oleh moderator tadi. Saya seronok bila diminta untuk bercakap tentang demi negara. Bagi saya topik ni sangat besar. Sangat besar maknanya kepada kita. Lebih-lebih lagi perkhidmatan awam yang merupakan tonggak kepada jentera pentadbiran kerajaan. Tak kiralah apa skim kita. Saya teringat bila kita dalam musim-musim Olimpik di Tokyo baru-baru ni. Demi Negara ni merupakan salah satu tajuk lagu yang dipilih oleh Kementerian Belia dan Sukan sebagai penyuntik semangat kepada kita punya kontingen kita yang pergi ke Tokyo untuk Olimpik. Menyuntik semangat, memberi semangat dan sebagainya supaya kontingen kita ni balik nanti dengan suatu kejayaan lah. Tak semestinya dapat pingat tapi balik dengan kejayaan. Sekurang-kurangnya dapat mengatasi rekod masing-masing. Saya seronok dengar lagu begitu demi negara. Masa tempoh Olimpik tu, kita tak kisahlah kita datang daripada Kelantan ke, datang daripada Johor ke, datang daripada Selangor ke, Pahang, Sabah, Sarawak. Kita tak cakap kita ni Sabah, Sarawak, kita tak cakap kita ni Selangor. Kita cakap kita memperjuangkan atau menyokong rakan-rakan kita yang dekat Jepun tu atas semangat negara. So kita berjuang, kita menyokong demi negara. Kita ketepikan semua dulu. Kita ketepikan kita ni asal daripada mana, skim perkhidmatan apa, keturunan apa, agama apa. Semata-mata kita nak menyokong rakan-rakan kita yang mewakili negara supaya mereka berjaya di sana. Boleh masa tu kita ketepikan semua kepentingan-kepentingan kita. Semata-mata kita nak bincang atau kita nak mikir pasal negara. Sama juga dalam perkhidmatan awam. Dalam perkhidmatan awam ni, contohnya kapten, kan ada pelbagai latar belakang. Ada yang datang daripada Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Ada yang grade tinggi, ada yang grade permulaan dan sebagainya. Ada kita pembantu takbir, ada pembantu takbir kanan, pembantu takbir tinggi dan sebagainya. Pelbagai grade. Itu juga berbagai latar belakang dari segi etnik, keturunan dan sebagainya. Kita juga berbagai-bagai latar belakang dari segi kita punya cita rasa kepentingan. Tapi dalam kita memperjuangkan kapten ini, kita ketepikan semua yang perbezaan tu. Kita ketepikan dulu semua perbezaan negeri dan sebagainya. Kita fikir tentang kapten. Kita fikir tentang kesatuan kita. Itu yang penting bagi saya. Untuk tujuan itu bukannya satu yang mudah, kan? Kita pun datang daripada pelbagai agensi. Ada yang daripada JPN Selangor, ada JPN Johor,
JPN Kelantan dan sebagainya. Masing-masing ada kepentingan-kepentingan sendiri yang nak diperjuangkan kan. Apa tu, Kapten Johor cerita pasal perjuangan masing-masing, Kapten Selangor dan sebagainya. Tapi sampai ketikanya kita terpaksa melihat kepentingan kapten keseluruhannya. Kita kena tengok yang tu. Kita ketepikan beberapa kepentingan-kepentingan yang bentuk terpencil untuk kita melihat kepentingan kapten keseluruhannya. Begitu juga dengan kepentingan-kepentingan bagi skim-skim yang lain juga. Dalam kita memperjuangkan kita punya skim, kita kena faham juga kepentingan-kepentingan pada skim-skim yang lain. Ada ketikanya kita paksa juga bertoleransi dengan skim-skim lain supaya kita dapat fikir dari segi negara, perkhidmatan awam keseluruhannya. Itu yang paling penting bagi saya bila kita cakap pasal demi negara. Saya selalu berkongsi dengan rakan-rakan kita dekat kementerian pasal konsep kita ni, kita. Saya cakap tadi pada awal sampai akhir, saya tak tahu berapa kali saya ulang kita ni. Kita bagi saya ni ada makna tertentu. Bagi saya lah, saya sangat sensitif, saya ada nostalgia tentang kita ni. Saya selalu tekankan tentang kita ni, maksudnya KITA. Kebersamaan ini tiada akhirnya. Kita KITA. Kebersamaan ini tiada akhirnya. Maknanya, kita ni kena fikir dalam kita punya kesatuan ini. Janganlah fikir terlampau individu sangat, jangan terlampau fikir ikut negeri-negeri sangat, kita fikir satu kapten. Keseluruhan kapten dalam satu Malaysia ni. Kapten satu Malaysia. Kita kena fikir yang tu. Bukan senang. Sebab saya dah cakap tadi, macam-macam latar belakang kita ada. Tapi kita ketepikan semua latar belakang tu, satu je kita fikir tentang Kapten Malaysia. Kebajikan bersama. Kita, KITA, kebersamaan ini tiada akhirnya. Memang bukan senang lah. Bukan senang. Nak cakap memang mudah. Cakap pasal kita dan sebagainya. Tapi yang paling susah ialah kita nak menghayati. So bagi saya, kalau kita dah berada di tahap kita ni, kita dah mantap. Maknanya tak ada cakap benda lain lah. Kita cakap pasal kita, kapten kita, untuk kesatuan kita. Kita boleh beralih pada satu lagi tahap, iaitu kita satu. Kebersamaan ini tiada akhirnya. Satu tu ialah sampai akhirnya tetap utuh. Macam tadi kita punya presiden atau YDP cakap, walaupun dia dah bersara, tapi jiwa dia masih dengan kapten. Sikap dia bersatu tu dengan kapten tu masih lagi bersama-sama walaupun dia dah bersara. Itu yang kita nak cuba tanamkan semangat supaya kita berfikir secara kita bersama-sama sampai bila-bila pun kita fikir pasal kapten. Walaupun dah bersara lama, dah meninggalkan perkhidmatan lama, tapi jiwa perjuangannya masih. Sekurang-kurangnya walaupun tak nak bagi idea pun, mendoakan supaya kapten ini sentiasa relevan sampai bila-bila. Itu dahulu yang saya nak cerita pasal demi negara. Jadi bila kita terjemahkan dalam bentuk yang lebih besar, bila kita ketepikan semua kepentingan lain, kita fikir tentang negara. Fikir pasal kapten, fikir pasal negara. Terima kasih, moderator. Terima kasih Tuan di atas pengenalan dan juga mukadimah yang cukup panjang dan juga rasanya cukup jelas tentang apa itu demi negara. Okey Tuan, peribahasa Melayu ada menyebut genggam bara api biar sampai jadi arang. Alang-alang menyelut pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Hendak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Sekadar melepas batuk di tangga, hangat-hangat tai ayam. Demi negara, apa yang Tuan boleh perkatakan mengenai peribahasa yang saya sampaikan tadi dalam konteks kita sebagai penjawat awam? Dipersilakan Tuan. Terima kasih Tuan Moderator. Kita kena akui bahawa orang lama kita ni memang cukup kreatif. Cukup kreatif, cukup bijak menggunakan bahasa dan sebagainya. Dulu masa mereka mencipta peribahasa-peribahasa ni, tak ada teknologi. Buku tak banyak, TV tak ada, internet pun tak ada dan sebagainya. Tapi mereka boleh hasilkan peribahasa-peribahasa yang gini mendalam tu. Sehingga sampai sekarang pun kapten pakai ni, peribahasa ni. Maknanya, impact kepada pemikiran orang dulu tu masih lagi relevan sampai sekarang.
begitu kaedah mereka berfikir. Sebab mereka berfikir bukan kerana kerja, tapi mereka berfikir ikhlas untuk kebajikan, kedaulatan, keselamatan negara. Sebab itu bait-bait kata yang dia susun tu ada makna-makna yang cukup mendalam lah. Kita pun tak terbayang macam mana orang dulu boleh cipta benda-benda macam ini. Kalau kita agaknya duduk dalam sebulan nak fikir peribahasa, saya tak keluar-keluar satu ayat pun. Tapi mereka boleh. Mungkin kerana environment ketika itu kan, ada masa nak duduk bawah pokok kelapa, tengok daun-daun nio dan sebagainya kan. Tapi sekarang tak sempat lah kita nak tengok benda-benda tu. Kita balik rumah dengan jam dan sebagainya. Keluar peribahasa pasal jam je lah kan kita. Tapi itu bukan alasan lah. Terima kasih moderator. Tadi yang tiga peribahasa yang pertama tu saya tengok sangat positif. Tiga peribahasa sangat positif. Menggalakkan kita untuk sentiasa bekerja kuat, buat sampai bersungguh-sungguh dan sebagainya. Kan kita kata alang-alang menyeluk perkasam biar sampai ke pangkalan lengan. Maksudnya until the last mile. Kalau buat kerja tu, tak kira lah kat mana kita, until last mile. Maknanya kita buat kerja tu sampai ke hujung, sampai habis. Jangan sekadar buat kerja kita je. Buat kerja kita hantar dekat bos, pandai-pandai bos lah nak buat macam mana. Kalau bos lambat lah. Patutnya kita dalam konsep alang-alang menyeluk perkasam biar sampai ke pangkalan lengan tu, bila kita submit kepada bos, kita kena pastikan bos tu dah sign bila dan sebagainya, bila nak hantar dan sebagainya. Until last mile sampai habis. Jangan separuh jalan. Itu yang positif tentang tiga peribahasa yang awal tu. Sangat positif. Tiga yang terakhir tu saya rasa boleh kita jadikan sebagai yang negatif, iaitu selalu bagi alasan. Hendak seribu daya tak nak seribu dalih ni. Bagi alasan je. Selalu sangat bagi alasan. Asal lambat je ada alasan. Payah pancit lah. Radiator pecah lah. Nak demam. Banyak sangat alasan. Yang tu negatif. Sekadar melepaskan batuk di tangga. Kadang-kadang orang confuse ni batuk ni. Orang ingat melepaskan batuk tu yang kita batuk-batuk tu. Sebenarnya batuk tu adalah alat yang kita gunakan untuk mencedok air untuk cuci kaki sebelum kita naik tangga. Betul tak? Dan jadi kalau kita kata melepaskan batuk di tangga tu maksudnya ambil cedok tu, ambil gayung tu, kita cuci kaki, sepatutnya lepas cuci kaki kita letak ke tempat asal dia. Komplit kerja kita. Rupanya kalau kita kata melepaskan batuk di tangga tu, kita gunakan cedok tu, lepas cuci letak je kat tangga. Kita tak letak tempat yang asal. Maknanya kerja kita tu tak sempurna. Itu yang dimasukkan dengan lepas batuk di tangga tu, negatif. Orang lama dah nampak benda-benda macam ini. Walaupun mereka tak kerja office. Mereka tak kerja kat pejabat masa tu. Tapi mereka dah nampak kemungkinan berlaku perkara-perkara gini. Gitu juga dengan hangat-hangat tayam. Mula-mula masuk join kapten ni bersemangat lah. Datang bercorak sana sini. Pergi Kelantan, Terengganu pun pergi. Semangat. Tapi lama-kelamaan dah lentur, dah hilang dan sebagainya. Jangan jadi macam tu. Maknanya kita kena sentiasa bersangat sampai bila-bila. Itu yang saya cuba nak kaitkan peribahasa yang ditanya oleh moderator tu dengan kerja kita sekarang ni. Dia menyatakan atau meminta kita untuk memikirkan, menerapkan tentang nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni dan budaya kerja cemerlang dalam perkhidmatan awam ni. Itu yang cuba nak terapkan. Walaupun ringkas tapi mendalam. Sebagai pegawai awam, terutama sekali ahli-ahli kapten ini, kita kena bukan saja tahu tentang nilai-nilai dan budaya cemerlang ni. Kita bukan saja patut tahu, tapi kita patut faham. Setiap nilai itu kita faham apa maksudnya. Bila kita dah faham, kita perlu hayati. Menghayati nilai-nilai itu. Dah menghayati betul-betul, kita amalkan. Jangan pandai cakap je, macam saya cakap hari ni kan. 1 jam saya cakap, saya boleh. Tapi nak buat tak tentu lagi. Boleh bercakap, faham, menghayati, amalkan, buat apa yang kita cakap. Dan yang paling penting sekali di peringkat kapten ini, terutama sekali pimpinan kapten, bukan saja faham, bukan saja menghayati, bukan saja mengamalkan, tapi boleh sebar luas. Boleh sebar luaskan. Ini salah satu kaedah kita nak sebar luas lah ni. You rasa ada benda yang kita boleh kongsi, tadi Presiden atau YDP dah kongsi, so orang lain kena tahu juga sejarah. So ini sebar luas. Kita tahu, kita faham, kita hayati, kita laksanakan, amalkan dan kita cuba sebar luaskan pada ahli-ahli supaya semua ahli, kalau bolehlah, semua ahli kapten ni faham tentang nilai-nilai murni dan budaya kerja yang cemerlang.
Untuk tujuan itu, saya suka berkongsi dengan suatu konsep yang saya selalu bawa ke mana-mana, askar. Konsep askar. Nama kapten kan, kapten kena dengan askar lah. Oh, sesuai. Askar ni bukan sekadar nama askar. Dia ada maksud tertentu. ASKAR. Apa A? A ialah attitude. Ahli-ahli kapten ni kena ada attitude yang sangat tinggi. Sikap yang sangat mulia ahli kapten. Sebab ramai, dari segi volume memang besar. So kat situlah orang melihat sejauh mana kita punya attitude ahli-ahli ni boleh membawa organisasi ke arah yang lebih cemerlang. Jangan sampai orang pelekeh kita. Kita tak nak walaupun ada seorang pun mentadbir yang menyebabkan nilai setitik. Kita tak nak begitu. Sebab kita ramai, besar, kita berjuang macam-macam kita buat untuk negara, tiba-tiba ada seorang dua di kalangan ahli kita yang menjadi nilai. Kita nak begitu. So untuk pastikan tak ada nilai tu, kita kena sama-sama fikirlah. Sama-sama bantu. Kalau ada rakan kita yang ada masalah dengan attitude, kalau boleh ada kuasa nak tegur, kita tegur. So, paling lemah pun doalah. Berdoalah semudah-mudahan rakan-rakan kita ni berubah. Takkan memalukan kita, skim perkhidmatan kita. Itu yang pertama, attitude. Yang kedua dari segi S. S ni skill, kemahiran. Pembantu takbir tak boleh, tak ada skill lah. Yang ni dulu masa saya masuk kerja, saya walaupun pegawai masuk kerja, grade 41, dulu grade 3 lah, grade 3, grade M3 masuk. Tak ada orang lain yang saya rujuk. Saya rujuk pembantu takbir. Ketika itu sisi pembantu takbir yang kanan dan sebagainya, saya rujuk. Sebab apa? Pembantu takbir inilah orang yang faham, yang mengetahui lebih kerja dekat pejabat. Pegawai-pegawai datang dan pergi. Pegawai datang dan pergi. Sekejap dia ke sini 2 tahun, 3 tahun dia tukar tempat lain, 3 tahun dia tempat lain. Yang lama berkhidmat dekat organisasi pembantu takbir. Jadi pembantu takbir adalah tempat untuk saya buat rujukan dahulu. Saya merujuk. Sehingga kan satu ketika kalau saya dengar kasut sisi saya tu, saya rasa saya risau dah. Baru dengar kasut je tu, baru dengar tapak kasut. Begitulah level, tahap pembantu takbir pada ketika itu. So kita jangan mengalah, kita kata kita pun lebih hebat daripada pembantu takbir ketika dahulu. Sekarang lagi hebat sebab kita ada teknologi. Kalau dahulu semua berada di sini, pembantu takbir kita semua dekat sini. You cakap keliling, you cakap garis panduan, semua dekat kepala dia. Tapi sekarang kita ada gadget. Semua dekat gadget kita. Bila bos tanya, semua dekat gadget. Boleh keluar dan sebagainya. Itu skill. So pembantu takbir, kapten ni kena pastikan kita sentiasa mahir dengan skop kerja kita. Sebab kita adalah tempat rujukan, termasuk rujukan oleh bos-bos kita. Itu yang S. Yang ketiganya K, A-S-K. K ini ialah knowledge ataupun ilmu, pengetahuan. Pembantu takbir kena ada pengetahuan yang sangat luas dalam bidang kerja dia. Sebab di situlah bermulanya semua kerja-kerja kita. Dia bukan daripada atas turun ke bawah, tapi daripada bawah naik ke atas. Bottom up. You yang cadangkan, you yang clearkan, menyatakan dia punya prosedur, you yang sediakan surat, sediakan macam-macam dokumen dan sebagainya. Perlu ada knowledge, perlu ada pengetahuan tentang kerja kita. Kalau boleh, cross kerja orang lain. Dia punya pengetahuan tu. Bukan saja tahu tentang kerja kita, tapi tahu juga kerja-kerja orang lain di sebelah-sebelah. Senang. Kalau dahulu, saya rasalah kat Kementerian Pertahanan, pengalaman saya, kita telefon ni kalau berdiri kat sebelah, kita boleh jawab. Kita boleh tolong angkat telefon sebelah. Sebab apa? Kita tahu subjek matter orang sebelah. Kan? Sebab itu kita boleh jawab. Tapi sekarang, kalau telefon orang sebelah berbunyi, kita risau nak jawab. Sebab bila orang tanya, kita tahu apa benda kerja orang sebelah. Kita tak faham apa kerja orang sebelah, sebab itu kita tak berani nak angkat telefon tu. Sebab kalau kita angkat telefon, takut soalan tu kita tak boleh jawab. Tapi kalau kita ada knowledge, bukan saja knowledge kita, tapi juga knowledge orang sebelah-sebelah dalam satu bahagian, mana-mana telefon bunyi kita boleh angkat. Sekurang-kurang kita tahu, sefaham saya dahulu macam gini. Tapi nanti saya rujuk balik dengan desk officer ni. Sekurang-kurangnya begitulah. Taklah kita biarkan telefon tu berdering tanpa dijawab. Kan? Dulu kan kita ada konsep angkat telefon sebelum deringan yang ketiga. Betul tak? Di KPA.
apa dia kata, kita jawab telefon sebelum deringan ketiga. Betul? Lepas tu datang bos baru, kita kata sebelum deringan kedua. Lepas tu datang bos saya pula, dia kata, Agus, kita angkat telefon sebelum telefon berdering. Nampak macam pelik kan? Tapi sekarang teknologi membenarkan begitu. Maknanya apa? Angkat telefon sebelum telefon berdering maksudnya apa? Maksudnya, orang nak tanya soalan, tak payah telefon kita, jawapan dah ada. Contoh apa? FAQ. Dalam kita punya website kita, ada FAQ. Soalan-soalan lazim. Soalan yang biasa orang tanya kan, dia boleh letakkan. Dia tak payah nak telefon kita dah. Dia pergi kat internet, dia tengok soalan-soalan lazim, bilakah tarikh patut saya, bilakah tarikh yang patut dia ambil kira untuk tujuan nanti kan. Ada dalam FAQ. Tak payah jawab. Kalau tak ada FAQ, dia tak terpaksa telefon you lah. Telefon kita. Mesti tak habis lah, kena selalu banyak telefon ni. Kena tanya pun tak habis je. Jenuh kita nak jawab telefon. Kalau kita jaga 10 orang guru, tak apa. Kan? Kita ada 450,000 orang guru. Jenuh nak jawab telefon. Sebab itu kena ada FAQ. Kita jawab telefon sebelum telefon berdering. Dulu nampak pelik, tapi sekarang satu yang biasa. Jawab telefon sebelum telefon berdering. Maknanya orang tak payah telefon kita dah. Jawapan dah ada. Kat mana-mana dalam kita punya website. Yang keempatnya adalah agile ataupun adaptability, acceptability. Kita boleh sesuaikan diri dengan keadaan cepat. Kalau kita bertukar tempat mana pun, kita boleh ubah. Kalau kita naik pangkat pun, kita boleh cepat-cepat adjust dengan kita punya naik pangkat, grade kita dan sebagainya. Kalau ada perubahan-perubahan dasar baru kerajaan, kita boleh ubah cepat-cepat. Kita tak perlu rasa macam suatu yang membebankan kalau berlaku perubahan. Perubahan itu suatu yang reality, bukan suatu yang kita boleh tolak. Bagi siapa yang berminat, saya suka kongsi buku Who Moved My Cheese. Who Moved My Cheese. Pendek je buku tu, dalam 100 muka surat. Nipis je, kecil je. Buku tu kecil, 112 muka surat. Dalam masa satu hari boleh habis baca dah. Senang je faham, tulisan besar-besar, banyak kartun-kartun dan sebagainya. Boleh habis. Saya ingat dalam 2 jam, 3 jam boleh habis. Who Moved My Cheese. Siapa nak baca, nak baca. Dia bagi tahu kita macam mana kita ni kena sentiasa bersedia untuk berubah. Jangan sentiasa duduk dekat zone C. Zone C ni comfort zone. Zone selesa. Sentiasa duduk comfort zone, selesa, tak nak berubah dan sebagainya. Kalau suruh berubah susah, marah, mengamuk dan sebagainya. Kalau kena tukar pun susah nak tukar. Naik pangkat pun tak nak sebab kena tukar tempat lain. Bukan tukar sampai satu negeri pun, tukar satu daerah je pun dah kalang kabut dah. Susah nak berubah. So kita kena cepat-cepat adopt dengan perubahan, agile, tangkas. Kena sentiasa boleh berubah pada bila masa. Macam sekarang lah, COVID kan. Waktu kita PKP, kena pakai mask dan sebagainya. Kan susah. Tapi oleh kerana SOP untuk kebajikan semua pihak, kebaikan semua, kita pakai, kita ikut SOP. Lama-lama kita jadi macam budaya dah. Dah okey dah sekarang. Kalau dulu pakai mask keluar rumah, kita rasa macam janggal kan. Tapi sekarang, kalau keluar rumah tak pakai mask, rasa macam satu benda yang tak seronok. Kita rasa macam tak komplit, tak lengkap. Kena ada juga mask. Macam handphone lah. Dulu kan kita rasa susahnya nak bawa atur ni kan. Nak bawa, you bayangkanlah kita nak bawa atur tu, telefon atur tu lah belum, masa tu belum ada handset. Kita rasa nak tinggal je dari telefon ni. Susah telefon ni. Tapi sekarang tuan-tuan keluar rumah cuba tak bawa handset. Boleh tak tuan-tuan keluar rumah sekarang ni tak bawa handset? Tak bawa duit, beg duit tak apa. Tak bawa dompet pun okey lagi. Tapi kalau tak bawa handset, ya Allah, macam tak sempurna. Itulah. Kalau kita masih lagi macam dulu, kita kata tak nak bawa, kita tertinggal lah. So sekarang kita sesuaikan dengan perubahan. R yang akhir sekali, askar, A-S-K-A-R. R ini ialah resilient. Resilient, daya tahan. Daya tahan ni saya tak payah cakap lah. Sebelum takbir ni memang daya tahan lah. Pagi, petang, kerja lewat malam, overtime, Sabtu Ahad pun datang. Yang tu kita terapkan dengan pegawai muda kita sekarang ni. Kena sentiasa resilient, daya tahan yang kuat. Itu yang kita kena ada supaya kita sentiasa relevan sampai bila-bila. Supaya bos kita rasa kita ni sesuai lah kat situ. Daya tahan. Kalau tidak, asyik buat alasan macam tadi kan.
apa tu, hendak seribu daya tak nak seribu dalih tu kan. Asyik ada alasan je, nak suruh datang awal sikit tak boleh, nak suruh stay lambat tak boleh, nak datang Sabtu Ahad pun susah, bukan tiap-tiap hari datang pun, sekali-sekala kalau perlu kan. Tapi itu pun berkira. So kita nak supaya ahli-ahli kapten kita ni seboleh mungkin, semualah kalau boleh, semua ahli kita ni ada pegang pada konsep askar ini. Attitude, skill, knowledge, agile, dan akhir sekali resilient, daya tahan. Saya doakan supaya semua ahli kita ni ada sikap-sikap murni dan budaya kerja sebelang segini. InsyaAllah. Terima kasih moderator. InsyaAllah. Terima kasih Tuan. Okey Tuan, bila kita bicara soal demi negara, ia merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan bahawa kepentingan negara mengatasi kepentingan peribadi. Ia bukanlah suatu perkara yang mudah. Ia memerlukan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai baik serta mempunyai jati diri yang tinggi. Apa komen Tuan? Wah, saya bagi saya kalau ungkapan kepentingan negara lebih daripada kepentingan peribadi sangat besar lah. Sangat besar. Sesuatu yang bukan saja sukar, tapi sangat sukarlah untuk kita capai. Kan? Saya suka melihat dari perspektif yang berbeza lah. Saya suka melihat supaya kita meletakkan kepentingan negara itu melebihi isu-isu peribadi. Kalau kita nak kata kepentingan negara melebihi kepentingan peribadi, susah sikit. So saya ubah sikit, lebih relevan dengan kerja kita yang bukan orang beruniform, kan? Bukan orang beruniform ni. Kita sesuaikan tajuk tu kepada kepentingan negara melebihi isu-isu peribadi kita. Kita nak letakkan begitu. Cakap memang senang, nak berbicara memang yang mudah, tapi yang sukarnya ialah kita nak menghayati tu. Nak menghayati macam mana kita nak sampai ke level kepentingan negara lebih kepada isu-isu peribadi. Dia tertakluk lah, dia bergantung pada seseorang, individu tu. Ada seorang boleh capai lebih daripada tahap yang sepatutnya. Ada seorang susah. Memanglah kita susah nak jadi macam Hang Tuah. Kan? Hang Tuah dulu bagi mereka yang belajar sejarah kan, Hang Tuah ni sanggup korbankan keluarga, sanggup korbankan rakan dia, Hang Jebat, sanggup dibunuh Hang Jebat tu, sanggup tinggalkan kekasih dia demi untuk negara. Dan Hang Tuah. Susah kita sampai ke tahap tu. Kita cakap pasal realiti lah, kita cakap yang sebenarnya, yang realiti. Saya bukan nak berlakon-berlakon, saya sendiri pun sama. Saya tak bolehlah sampai ke tahap yang saya sanggup ketepikan semua keluarga apa semua demi untuk negara. Saya memang susah. Tapi kurang-kurangnya kita dapat tanamkan dalam jiwa warga kapten dan perkhidmatan awam ni, sekurang-kurangnya kita boleh capai ke arah yang tu. Boleh capai ke arah tu. Nak capai 100% memang agak sukar. Sebab kita kena fikir juga pasal kesihatan. Kalau kita tak sihat, macam mana kita nak perjuangkan untuk negara? Kita kena fikirkan pasal keluarga juga. Kalau keluarga kita porak-poranda, macam mana kita nak cakap pasal negara? Kalau kita punya pendapatan kita, anak-anak kita pun pergi sekolah tak ada duit saku dan sebagainya, macam mana kita cakap pasal negara? So kita kena imbangkan antara kepentingan negara tu dengan isu-isu peribadi kita. Memanglah kita berharap supaya satu hari nanti kita boleh mementingkan negara berbanding kepentingan peribadi. Tapi kita ada kepentingan-kepentingan atau isu-isu peribadi yang kita perlu lihat juga secara seimbang. Kepentingan negara ni kita nak rujuk kepada kedaulatan, nak pastikan kedaulatan negara sentiasa terjamin, keselamatan negara sentiasa terjamin, kesejahteraan negara sentiasa berada di tahap yang paling tinggi. Sebab itu saya kata kita jangan bandingkan kepentingan negara dengan kepentingan peribadi. Sebaliknya kita lihat kita melebihkan kepentingan negara berbanding isu-isu peribadi. Biasa isu dengan kepentingan. Isu peribadi itu macam tadilah, tak boleh itulah, tak boleh ini dan sebagainya, itu isu peribadi. Ataupun keuntungan peribadi. Kita lebihkan negara berbanding dengan keuntungan peribadi. Itu yang kita rasa lebih sesuai. Kita kena realistik, berpijak di alam nyata. Kita ni buat manusia biasa saja, tak sampai ke tahap macam Hang Tuah, tapi kita kena usaha ke arah macam tu. Ke arah macam tu.
Satu perkara yang paling penting sekali dalam menentukan kita ni sentiasa mementingkan negara berbanding dengan isu pribadi ialah integriti. Kita kena pastikan integriti kita berada di tahap yang paling tinggi. Saya selalu kongsi beberapa diagram tentang segitiga cabaran integriti. Kita ni ke awam kan banyak kat depan-depan kita tu isu-isu yang berkaitan dengan integriti. Kan banyak kita cerita dengar dekat nada-nada akhbar, televisyen, media massa dan sebagainya, rakan-rakan kita yang kecundang. Ada segelintir rakan-rakan kita yang kecundang dalam isu-isu integriti ni. Tak boleh bertahan. Tak boleh menahan nafsu dan sebagainya. Akhirnya mereka kecundang. Bayangkan dah berkhidmat 34 tahun, 35 tahun, 2 tahun lagi nak pencen, tiba-tiba dicekup oleh SPRM kerana isu rasuah. Akhirnya ditamatkan perkhidmatan ataupun dibuang kerja. Bayangkan 30 tahun serve bermati-matian untuk negara. Tiba-tiba 2 tahun lagi nak pencen, hilang macam gitu je lah. Pencennya hilang, gajinya hilang, kerjanya hilang. Yang lebih menyedihkan ialah keluarga pun rasa malu. Selama ni keluarga bangga, bapa dia bawa kereta besar balik rumah, pakaian hebat balik rumah, tiba-tiba keluar kat dada akhbar, dekat televisyen, muka ayah dia tu terlibat dengan rasuah. Malu. Keluarga malu. So kena pastikan ahli kita ni sentiasa berada di tahap integriti yang paling tinggi. 3 segi yang saya maksudkan tadi ialah kalau kita lihat di ufuk sebelah kiri tu agak negatif, iaitu desakan. Selalu berlaku desakan. Masa itulah kereta kita rosak, radiator kita pecah, tayar kita pancit, perlukan duit. Masa tu dah hujung-hujung bulan, gaji lambat lagi. Bila ada desakan-desakan begini, kadang-kadang rakan-rakan kita kecundang kat situ. Tapi kita kena pastikan kita tidak kecundang. Desakan macam mana pun kita boleh tahan. Tunggu. 23 bulan ni, 24 bulan masuk gaji. Tunggu. Itu strategi paling hebat. Tunggu. Tak payah. Duit tepi ni tak payah. Kita gaji kita cukup dah. Lebih daripada mencukupi sebenarnya. Itu yang belah kiri. Yang sebelah kanan itu ialah dia punya peluang. Kat depan kita ni banyak peluang, tuan-tuan. Ada kontrak, ada sebut harga, ada lesen, ada luluskan tu, luluskan ni, semua ada. Yang tu kalau kita rambang mata, boleh je gunakan sebagai satu sumber duit tepi. Itu semua peluang tu. Tadi desakan, kita boleh tahan. No, tak. Saya tak akan gadaikan saya punya integriti semata-mata kerana ni. Kita desakan boleh tahan. Sekarang ni yang kedua ialah peluang. Peluang depan mata pun kita kena tahan. Kita kata no. Kalau setakat 20,000 nak bagi saya takkan gadaikan rasuah. Saya takkan gadaikan maruah saya. Kan? Waktu tu. So kita jaga peluang depan mata kita tolak. Itu sikap yang ada. Tapi yang bahaya sekali ialah yang sebelah bawah sekali. Ni 3, yang bawah sekali tu ialah justifikasi. Justifikasi ni jahat, tuan-tuan. Kita kata desakan kita boleh tahan, peluang kita boleh tahan, justifikasi selalu kita kecundang. Apa dia justifikasi ni? Tentu kita kata, kan salah kot. Okey kot. Kita bukan ambil untuk kita. Contoh kan, kali ni je. Itu justify tu, justifikasi tu. Bahaya tu. Kadang-kadang orang kata kali ni je, lepas ni tak buat lagi dah. Jangan. Sekali you buat, you rasa seronok, you akan terus nak buat saya bila-bila. Yang bahaya sekali you terikat dah. Sekali you ambil, orang kata dulu you ambil, kalau you tak ambil kali ni, I akan report. You dah terperangkap dengan dia punya segitiga integriti. So, saya doakan mudah-mudahan ahli-ahli Kapten dan keseluruhan perkhidmatan awam ni dapat menghindari ketiga-tiga cabaran integriti ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih moderator. Terima kasih Tuan, insya-Allah mudah-mudahan dijauhkan daripada apa yang benda-benda yang tidak sepatutnya kita sebagai penjawat awam. Okey Tuan, seperti mana semua sedia maklum, penjawat awam merupakan tiang seri negara. Boleh Tuan kongsikan apakah perkara-perkara yang perlu diambil berat oleh penjawat awam, khususnya kami sebagai pembantu tadbir pendidikan, agar title tiang seri negara tersebut terpelihara? Okey, bagus. Soalan yang sangat menarik. Saya seronok dengan soalan macam ni. Tiang seri negara. Tiang seri ni kalau satu bangunan tu, kalau tak ada tiang seri, dia tak komplit, tak lengkap, tak kukuh. Kalau you sandar kat tepi dinding tu, dia akan bergoyang. Sebab dia tiang seri dia tak kukuh, tak kuat.
Kalau rumah-rumah dulu tu tiang seri tu besar pemeluk. Dia punya besar itu. Nak pastikan rumah tu terkukuh. Jadi tiang seri ni tugasnya ialah untuk pastikan struktur kita tu sentiasa mantap. Kan? Pembantu takbir, kapten, tiang seri. Sebab kalau tak ada kapten ni, yang lain-lain tak boleh nak bergerak. Sebab yang buat benda tu semua banyak kapten, ahli-ahli kapten yang buat kerja-kerja operasi ni. So tiang seri. So perkhidmatan awam ni merupakan satu tiang seri kepada suatu struktur kerajaan kita. So kita perlu teguh, tiang seri ni perlu teguh, perlu mantap, kuat dan sentiasa boleh tahan dengan apa-apa ancaman. Itu yang penting. Hujan ke, ribut ke, salji ke turun, dengan banjir ke, benda-benda lain boleh goyah, tapi tiang seri tetap kukuh kat situ. So itu yang kita nak lihat. Dalam kes kita cakap pasal perkhidmatan awam ni, tiang seri penting supaya kita jadi sebagai satu towering personality unggul dalam perkhidmatan awam. Masing-masing ada keunggulan masing-masing. Masing-masing ada tugas, masing-masing ada skop kerja masing-masing, masing-masing ada sumbangan masing-masing. So kita berpegang pada sumbangan kita. Sumbangan kita itu merupakan tunggak ataupun tunjang kepada satu-satu organisasi dalam perkhidmatan awam. Bagi tujuan ni, saya suka berkongsi lagi lah tip-tip pasal kita ni. Tadi kita tu maksudnya kebersamaan ini tiada akhirnya kan. Tapi kita yang kedua ni ialah akronim bagi ciri-ciri yang patut ada untuk pastikan kita ni sentiasa relevan sampai sebagai tiang seri negara. Nak pastikan kita ni sebagai orang yang sangat penting. Skim yang sangat penting dalam organisasi. Yang pertama, K yang pertama ialah kita perlu ada kepimpinan. K pertama itu kepimpinan. Tak kisahlah apa grade kita, tak kisahlah apa kita punya skim, kita perlu ada ciri-ciri kepimpinan. Kepimpinan ni bukan saja yang memimpin. Kepimpinan ni yang memimpin dan yang dipimpin. Kalau kita jadi pemimpin, kita kena pandai memimpin orang. Dan bila masanya besok kita jadi yang dipimpin, kita kena faham nak ikut orang pemimpin tu. Janganlah asyik bertelaga je pemimpin dengan dipimpin. Dia kena bentuk dalam kita tadi, kita bersatu. Itu yang pertama, kepimpinan. Yang kedua, keterampilan. Kena ada keterampilan. Pegawai awam ni kena terampil lah sikit. Terampil ni maknanya kita sentiasa ke depan. Bukan duduk kat belakang aja. Dicari tak jumpa. Kat mana ni? Hilang keterampilan. Patutnya kita ke depan. Kalau ada isu, kita ke depan. Bantu sama-sama. Jangan jadi passenger je. Jangan selalu sangat jadi passenger. Passenger ni apa? Penumpang. Kita kena selalu duduk kat depan, menyuarakan pendapat dan sebagainya. Sebab tuan-tuan banyak pengalaman. 3 tips semua tu. Peraturan, garis panduan semua dekat kita. Dekat tangan kapten, ahli kapten. So masa itulah tunjukkan bahawa, bukan nak menunjuk, nak tunjukkan bahawa kita ni ada ilmu kat situ. Kita boleh bagi sumbangan kepada organisasi. Itu K yang pertama. Kepimpinan dan keterampilan. Yang kedua, I. K, I. I yang kedua ialah intelligent, ilmu, kena ada ilmu. Dan yang I kedua tu lah apa kita panggil, integrity. Saya dah sebut tadi, tak payah saya detailkan. I yang kedua tu ialah integrity, intelligent atau ilmu, dan keduanya integrity. KI. Kemudian T. T ni ialah kena ada telus dan tulus. Telus ni maksud transparent. Apa yang kita buat tu transparent, nampak. Kita tak sembunyikan apa-apa, kita tak menipu apa-apa. Kita cakap apa yang kita buat apa yang kita cakap. Kemudian T yang kedua ialah tulus. Tulus ni ikhlas lah. Kena buat kerja tu ikhlas. Macam saya sebut tadi kan, orang lama-lama ni buat satu peribahasa tu sebab dia ikhlas. Itu sampai sekarang dia masih relevan. Pemimpin-pemimpin kapten dahulu buat ikhlas. Tak ada kerana nak dapat gaji, tak ada dapat allowance. Maksud tak dapat allowance pun. Persatuan tak ada allowance pun. Tapi kerana ikhlas untuk kita yang ahli. So sampai sekarang kapten masih lagi relevan disebabkan oleh mereka ikhlas. So kapten perlu telus dan tulus. A yang terakhir, KITA, A yang terakhir ialah amanah dan adil. Pegawai awam kalau nak jadi tiang seri negara, dia kena amanah. Perlu amanah. Dan yang akhir sekali adil, kena perlu adil lah. Siapa pun datang jumpa kita, kita anggap macam saudara kita. Tak kisahlah siapa yang datang. Siapa yang datang jumpa kita nak minta bantuan tu, kita anggap macam saudara kita. Macam mana kalau kita nak layan saudara kita?
Kan kita bagi perkhidmatan yang terbaik kan. So kalau semua yang datang tu kita anggap macam saudara kita akan sentiasa akan beri perkhidmatan terbaik pada mereka. So bukan senang nak lahirkan kita ni, bukan senang lahirkan kita, memang susah, tapi sebagai ahli kapten, kepimpinan kapten, kita kena usahakan supaya kita ada satu platform wadah untuk kita sentiasa war-warkan pada ahli kita, sentiasa ingat pada kita satu dan sebagainya. InsyaAllah. Terima kasih moderator. Terima kasih Tuan di atas formula-formula yang cukup menarik, yang baik, yang mungkin boleh kita praktikkan. Yang penting kita praktikkan sebagai kita sebagai pembantu takbir pendidikan, juga sebagai penjawat awam dalam kehidupan kita seharian. Okey Tuan, demi negara, kita pastinya memerlukan sebuah negara yang stabil. Untuk memastikan kestabilan negara tersebut, ia menuntut kepada tindakan kita yang matang. Dan dari setiap rakyat apabila negara kita berhadapan dengan sesuatu krisis. Apakah nasihat Tuan kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada penjawat awam, agar kita sama-sama menjaga kestabilan negara kita? Okey. Pertama sekali saya nak berkongsilah, kalau boleh diterima idea ataupun pandangan saya. Sebenarnya kita ni sebagai rakyat Malaysia, perkhidmatan awam, penjawat awam, kita bukan mewariskan negara ni kepada generasi akan datang. Selalu orang kata kita mewariskan negara ni kepada generasi akan datang untuk diteruskan. Ya. Sebenarnya kita bukan mewariskan negara ini, perkhidmatan awam ini, kapten ini kepada generasi akan datang tau. Kita bukan mewariskan. Sebenarnya kita meminjam. Kita meminjam negara ini, kita meminjam perkhidmatan ini daripada generasi akan datang. Kita pinjam daripada mereka. Kita bukan mewariskan perkhidmatan kita ini kepada generasi akan datang. Sebenarnya kita meminjam daripada mereka. So sebagai orang yang meminjam, sebagai mereka yang meminjam, apa adat orang minjam? Kita kena pulangkan. Kita kena pulangkan balik negara kita kepada generasi akan datang. Kita pinjam aja. Macam juga kita pinjam kapak kan. Dulu kita nak potong kayu, kita pinjam kapak daripada jiran sebelah. Kita pinjam kapak, dah pakai, kita pulangkan balik kan kapak kita. Adakah kita pulangkan balik kapak kita dalam keadaan tumpul? Ataupun dalam patah dia punya pemegangnya? Tidak. Kita kena pastikan kapak yang kita pulangkan tu berada dalam keadaan yang sempurna. Sekurang-kurangnya seperti mana yang kita pinjam. Tapi lebih baik kalau kita boleh pulangkan kapak tu dalam keadaan yang lebih sempurna berbanding dengan kita pinjam tadi. Maksudnya apa? Kita pinjam tadi kapak tu tak berapa tajam lah. Sebelum kita pulang, kita tajamkan dulu. Asah dulu pula kapak tu. Pemegangnya tak berapa cantik masa tu. Kita betulkan dulu pemegangnya baru kita pulang. Itu adat orang meminjam. Dalam perkhidmatan awam juga pun sama, kapten pun sama. Kita sebenarnya bukan mewariskan benda ni kepada kapten akan datang. Tak. Kita sebenarnya meminjam. So kalau nak pinjam, kita pulangkan balik. So sebelum kita bersara, sebelum kita letak jawatan, sebelum kita meninggalkan perkhidmatan kita ni, kita kena pastikan kapten ini berada dalam keadaan yang sangat baik berbanding dengan masa-masa mula-mula kita dapatkan kapten ni. Masa mula kita jadi ahli, menjadi presiden, jadi jawatankuasa, macam inilah kapten keadaannya. Besok masa kita nak tinggalkan perkhidmatan, masa nak pencen, masa nak lepaskan jawatan kita kena memastikan kapten dalam keadaan yang sangat baik. Supaya generasi akan datang dapat terus menikmati apa yang kita perjuangkan selama ini. Itu antara perkara-perkara yang kita kena faham bila kita cakap pasal konsep memastikan kestabilan dan kesinambungan negara dan perkhidmatan awam. Itu yang kita cuba nak bangkitkan. Pastikan perkhidmatan kita, kesatuan kita, negara kita sentiasa teguh, maju, utuh, daulat, selamat dan sejahtera. Itu tanggungjawab yang perlu dipikul. Jangan sampai kita ni dipersalahkan. Biar kita dipertanggungjawabkan. Biarlah kita ni dipertanggungjawabkan untuk pastikan kapten ini sentiasa relevan. Jangan sampai kita dipersalahkan satu hari nanti oleh generasi yang akan datang. Kita kata inilah dulu kapten sebelum ni tak fikir pasal benda ni dan sebagainya. Jangan sampai. Jangan sampai ada pihak generasi akan datang menyalahkan kita. Mempersalahkan kita sebab kita tak fikir tentang kebajikan-kebajikan ni. Sebaliknya,
generasi akan datang akan rasa bersyukur, menghayati, menghargai perjuangan-perjuangan yang telah kita buat selama ini. Itu dahulu moderator setakat ni. Terima kasih Tuan. Tuan, nampaknya masa amat-amat mencuburi kita untuk kita mengupas dengan lebih panjang lagi tajuk ini, kerana tajuk ini sememangnya cukup meluas. Dia punya definisi, dia punya konsepnya. Akhir sekali Tuan, sebelum kita mengakhiri bual bicara kita pada hari ini, apakah nasihat Tuan kepada penjawat awam, khususnya kami pembantu takbir pendidikan, supaya perkhidmatan awam ini terus dipandang tinggi oleh masyarakat? Persilakan Tuan. Bagus. Okey, terima kasih Tuan Moderator dan semua yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, saya cukup berterima kasih atas ruang yang telah diberikan. Masa memang pendek, nak cakap pasal demi negara ni memang cukup luas, panjang. Itu pun saya ringkaskan kepada bentuk-bentuk kapten lah, sesuai dengan kapten dan sebagainya kan. Alhamdulillah. Tapi tak apa, masa bagi saya doesn't matter. Yang penting pengisian tu. Yang penting tuan-tuan ada take home, ada benda yang bawa balik. Ada benda yang boleh dibawa balik, faham, hayati, amalkan, dan akhir sekali sebar luas kepada rakan-rakan yang lain. Mungkin tak semua dapat masuk dalam kali ini punya seminar. Siapa yang tak dapat masuk tu kita sebar luaskan, nak kongsi video ke, ataupun saya nampak banyaklah chatting kat sini, kat tepi-tepi ni. Semua berkongsi pasal askar kita dan sebagainya, bagus. Yang ni boleh kita kongsi-kongsi dengan rakan-rakan kita yang lain. Mudah-mudahan. Nak terima tak terima tu bukan tugas kita. Tugas kita menyampaikan. Mudah-mudahan. Okey. Satu je pesanan saya, pengharapan saya kepada ahli-ahli kapten. Yang pertama sekali, penghormatan ataupun dipandang tinggi ni bukan hak kita. Bukan boleh kita minta-minta. Orang sanjung kita bukan kita boleh minta-minta. Orang sanjung kita, puji kita, menghargai kita sebab kita punya sumbangan. Jadi kalau ada orang yang tak ucap terima kasih pada kita, jangan frust. Jangan rasa kecewa. Sebab penghargaan tu akan datang sendiri bila sampai waktunya nanti, insya-Allah. Penghormatan ini merupakan satu anugerah. Penghormatan anugerah. Bukan boleh diminta-minta. Sampai masa nanti orang akan appreciate kita. Kalau bukan dalam perkhidmatan, besok pun lepas kita pencen orang kata, tengok masa presiden dalam kapten, banyak benda dia buat. Masa dah pencen baru orang cakap, sekarang orang tak cakap. Kalau orang tak puji kita, jangan frust. Kalau orang tak sanjung tinggi kita, jangan kecewa. Kalau orang tak pandang tinggi kita pun jangan kecewa. Sebab itu bukan benda kita minta, dia akan datang dari sendiri. Yang kedua ialah pasal kita. Saya dah cakap cerita banyak kali kita. So kalau untuk akhir hari ini saya suka berkongsi, lihat balik konsep yang kita cuba tengahkan, itu kita. Kita satu. Kebersamaan ini tiada akhirnya, sampai akhir tetap utuh. Kita yang kedua ialah pasal kita kata tadi apa? Kepimpinan, keterampilan, ilmu, intelijen, integriti, T telus dan tulus, dan A amanah serta adil. Akhir sekali saya berkongsi juga tadi tentang askar, nilai-nilai murni, budaya kerja cemerlang yang perlu ada dalam perkhidmatan awam. Itu kita lihat dalam bentuk askar. Attitude-nya kena bagus, skill-nya kena tinggi, knowledge-nya kena meluas, ada daya untuk berubah, agile, dan akhir sekali tadi resilient, daya tahan yang tinggi. InsyaAllah kalau kita pegang perkara-perkara yang kita telah formulakan dalam bentuk yang huruf-huruf tadi, insyaAllah senang nak ingat, senang nak hayati, senang nak faham, senang nak amalkan, dan senang nak sebar kepada rakan-rakan yang lain. InsyaAllah. Terima kasih moderator atas jemputan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan. Terima kasih.